23 April 2021, cukup setahun Kuala Lumpur sebagai hos Ibu Kota Buku Dunia 2020 bersempena Hari Buku dan Hak Cipta Sedunia. Tanggungjawab itu diterima daripada Pertubuhan Pendidikan, Sains dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa Bersatu UNESCO bagi mempromosi pembudayaan ilmu melalui aktiviti membaca dan aktiviti hiliran industri perbukuan. Tahun 2021, Tbilisi, Georgia pula akan mengambil peranan dari Kuala Lumpur. Ikuti laporan yang disediakan wartawan Asri Syafiee di sebalik Hari Buku dan Hari Hak Cipta Sedunia. Ibu Kota Buku Dunia atau World Book Capital merupakan program UNESCO yang dimulakan pada tahun 2001 dengan Kota Madrid, Spanyol menjadi tuan rumah pertama. Di sebalik Hari Buku dan Hak Cipta Sedunia, misi utama negara yang masih belum tercapai adalah sasaran 0.1% terbitan jodol buku baharu daripada jumlah semasa penduduk negara. Ia juga merupakan salah satu prasyarat pengiktirafan negara maju. Kita perlu memenuhi syarat iaitu 0.1% jumlah buku baru atau judul baru setiap tahun berdasarkan nisbah jumlah penduduk. Jadi kalau 30 juta, sepatutnya tiap-tiap tahun mesti ada 30,000 judul terbitan baru. Dan ini hanya dapat dilakukan dengan sinergi semua penerbit, Dewan Bahasa Pustaka, penerbit lain, penerbit universiti, melalui MAPIM dan penerbit swasta, baru kita dapat mencapai jumlah itu. Maklumat yang diperolehi dari Perpustakaan Negara Malaysia yang merupakan agensi bertanggungjawab menyelia serta mengeluarkan International Standard Book Numbers ISBN di negara ini mendapati permohonan ISBN pada tahun 2016 dicatat hampir 25,000. Berkurangan pada 2020 hanya sekitar 20,500 sahaja. Secara kumulatif, nombor kumulatif statistik ISBN, Pusat Kebangsaan ISBN telah mengeluarkan sebanyak 531,534 ISBN dan hampir 10,000, lebih 10,000 untuk e-ISBN, iaitu buku-buku yang diterbitkan e-book, iaitu e-buku. Pusat Bibliografi Negara hanya menerima sekitar 19,500 jodol pada tahun 2016 dan menyusut pada tahun 2020 sebanyak lebih 4,000 jodol buku, menjadikan jumlah serahan mengikut bahan Akta 331 sebanyak 15,000 jodol sahaja. Menurut Pengerusi Lembaga Pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka DBP, Profesor Datuk Seri Dr. Awang Sarian, antara faktor kurangnya jumlah jodol buku yang dicetak kerana perubahan trend membaca daripada buku fizikal kepada bahan bacaan digital yang lebih mudah dicapai. Yang kedua juga saya kira dalam konteks Malaysia ini, kesan daripada perubahan dasar yang tidak atau kurang menentu. Dulu misalnya para profesor menulis karya ilmu dengan giat, Dewan Pustaka mengenai pelbagai inisiatif dan insentif, tetapi sekarang kerana ada perubahan dasar iaitu kebanyakan universiti menggunakan bahasa Inggeris, jadi kita kehilangan khalayak untuk membacakan karya ilmu dalam bahasa Melayu, dan para profesor, para pensyarah pun tidak terdorong untuk menulis dalam bahasa Melayu kerana sudah tidak ada khalayak pembacanya. Meskipun begitu, Perpustakaan Negara Malaysia menyediakan insentif kepada penulis dengan membuat pembelian terus daripada mereka bagi memastikan manfaatnya terus diterima. Sejak 5 tahun lalu, usaha ini menampakkan hasil dengan munculnya penulis-penulis muda menerbitkan buku mereka sendiri. Setelah meneliti dana penulis hampir 5 tahun kebelakangan ini, kita mendapati ada penulis-penulis muda dan penulis-penulis baru yang mereka menerbitkan karya mereka sendiri dan mereka bersungguh-sungguh untuk menyenaraikan buku untuk mendapatkan dana penulis.
Walaupun hos Ibu Kota Buku Dunia 2021 diambil alih Tbilisi selepas ini, Kuala Lumpur akan tetap bersemangat menyemarakkan industri perbukuan dengan memastikan sasaran UNESCO tercapai. Penetapan kotak atau nisbah penerbitan buku komersial dan tidak bernilai komersial harus diperkenalkan. Ini bagi mengimbangi pembangunan minda masyarakat dalam usaha membina sebuah negara bangsa yang unggul. Selamat Hari Buku dan Hari Hak Cipta Sedunia. Laporan Asri Syafiee untuk Berita RTM.